Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbahasan kita daripada kitab Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana sebelum ni kita dah baca hadis pertama daripada bab yang pertama. Bab yang pertama ialah bab firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Jadi dalam bab yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari letakkan kepada kita permulaan bab berkenaan dengan tuntutan berbuat baik kepada ibu bapa. Dia bawa ayat Al-Quran daripada surah Al-Ankabut, kemudian dia bawakan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud ni telah ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Abu Amru Asy-Syaibani. Abu Amru Asy-Syaibani merupakan guru kepada Imam Ahmad, guru kepada Al-Imam Ahmad. Jadi kata Abu Amru Asy-Syaibani, haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdullah. Telah mengkhabarkan kepada kami pemilik rumah ini sambil menunjukkan kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Maknanya sahabat ataupun tabi'in ni, bukan sahabat, tabi'in. Tabi'in ni dia ceritakan kepada anak-anak murid dia yang ambil hadis ni. Dia kata, aku telah mengambil hadis daripada tuan punya rumah ni, iaitu sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan pada kami, yang mana Abdullah bin Mas'ud ni sendiri pernah bertanya Nabi. Dia kata, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal. Lalu Nabi pun jawab, as-salatu fi waqtiha, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Summa ayyu, kemudian aku bertanya lagi, apakah amalan selepas daripada tu? Nabi pun sebut birrul walidain, iaitu buat baik kepada ibu bapa. Summa ayyu, kemudian aku bertanya lagi. Nabi pun jawab, summal jihadu fi sabilillah, yang ketiga ialah berjihad di jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, law istazattuhu lazadani, sekiranya aku minta tambah lagi pada Nabi, maka Nabi akan tambahkan kepada aku. Cumanya nak beritahu, nak kait dengan bab kita ni, Nabi sebut selepas daripada solat, Nabi sebut amalan yang terbaik
yang paling Allah Ta'ala suka ialah buat baik kepada kedua ibu bapa, dan kita dah bahas hadis tu. Okay. Malam ni kita sambung hadis yang kedua daripada bab yang pertama lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang yang dirahmati Allah, Adam mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Ya'la bin Atha mengkhabarkan kepada kami daripada ayahnya, an Abdullah bin Umar qala ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab, dua-dua sahabat Nabi. Hadis ni dia kata ridha Allah itu tergantung kepada redha kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung kepada murka kedua orang tua. Jadi dalam hadis ni apa yang nak disampaikan? Kewajipan mencari keredaan kedua orang tua, sekaligus terkandung larangan melakukan segala sesuatu yang dapat mengundang kemarahan mereka. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok hadis kedua ni, kata Abdullah bin Umar, dia dengar daripada Nabi kata redha Allah Ta'ala itu bergantung kepada redha kedua ibu bapa, dan murka Allah Ta'ala juga bergantung pada murka kedua ibu bapa. Sebahagian riwayat sebut sakhatil walid, murka ayah, ada yang sebut macam tu. Cuma nak beritahu kedudukan mak dan ayah itu tinggi. Sebab tu kalau kita tengok ada seorang tokoh ulama yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia ada tulis satu kitab, nama dia Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ni kitab apa? Ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Ringkasan pada Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia sebut bila mana dia bahas bab berkenaan dengan bahayanya orang tu puji kita. Orang puji, kita duduk depan orang ataupun kita berkawan dengan mana-mana orang, dia ada sejenis orang ni dia suka puji depan-depan. Nabi larang kita puji orang depan-depan. Sebab puji orang tu bila mana dia buat baik kita puji, dia boleh merosakkan orang yang kena puji tu. Dia akan jadi riak, dia akan jadi amalan tu boleh terganggu, syaitan boleh masuk dalam hati dia. Cuma kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sekiranya kamu ingin mencari pujian, carilah pujian daripada dua golongan ni. Kalau nak dengar sangat, suka sangat dengar orang puji kita, cari pujian pada dua golongan ni. Siapakah dua golongan tu? Yang pertama, kedua ibu bapa, dan yang kedua orang-orang alim ataupun orang-orang saleh. Dua golongan. Kalau kita nak dengar orang puji kita, suka sangat dengar orang puji, Nabi larang kita puji orang depan-depan. Kalau kita nak puji satu orang, jangan puji depan dia, puji belakang dia. Okay. Tapi kalau nak dengar sangat orang puji kita, cari daripada dua tempat ni. Siapa? Ibu bapa dan juga orang alim, orang saleh. Sebab pujian ibu bapa bila mana dia puji anak dia, dia tidak puji dengan pujian yang bersifat mengampu, tapi dia puji dengan keikhlasan dan doa. Perkara ni telah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bila mana dia jadi orang hebat. Kan kalau kita tengok dalam riwayat, Abu Hurairah ni dia sempat dengan Nabi tak lama lepas dia masuk Islam, sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun dia sempat dengan Nabi. Maknanya lepas daripada perjanjian Hudaibiyah tu sikit. Lepas tu sampailah kepada pembukaan kota Mekah dan lain-lain. Lepas pada tu dia Nabi pun wafat. Dia tak sempat lama dengan Nabi. Okay. Dia ni berasal daripada orang yang susah. Abu Hurairah tu seorang perawi hadis ataupun seorang sahabat Nabi yang banyak riwayat hadis. Okay. Abu Hurairah ni dia bila mana dia dah terkenal dengan sebab dia hebat ilmu hadis, ramai orang belajar dengan dia. Kalau kita baca riwayat Abu Hurairah ni, bila mana dia menyampaikan ilmu, ramai, kuliah dia tu ramai orang, tak akan kurang daripada 700 ke 800 orang murid tetap dia. Sebab tu kalau kita belajar ilmu hadis,
Sahabat Nabi yang paling ramai perawi ialah Abu Hurairah. Kalau orang belajar ilmu hadis kena hafal satu-satu nama perawi, 500 orang lebih kurang dalam kitab rijal tu, perawi-perawi dia. Maknanya satu kuliah dia ramai tu yang mari. Okay. Bila mana dia dah masyhur, tuan-tuan, dia dah masyhur. Dia asalnya dulu susah. Zaman Nabi duk hidup, dia duk belajar ni, duk belajar cari ilmu, dia miskin. Dia miskin. Sebab tu kalau kita baca hadis, kita baca riwayat dia. Abu Hurairah ni dia pernah satu hari dia dah jadi guru hebat dah. Satu hari dia, musim tu musim sejuk di Madinah. Musim sejuk di Madinah ni dia punya suhu tu rendah dah juga. Maknanya belah-belah juga suhu dia. Boleh pergi sampai 10, 9. Jadi orang akan pakai pakaian yang tebal, baju yang tebal. Dan Abu Hurairah dia mengajar hadis macam biasa dalam masjid Nabi. Okay. Dan orang bila mana dia duduk musim sejuk ni, orang yang biasa duduk negara musim sejuk dia tahu, kita akan ada masalah hidung kita ni berair. Hidung kita ni berair. Okay. Jadi bila mana dia duduk mengajar hadis tu, dia keluarkan sapu tangan dia, Abu Hurairah, dia keluarkan sapu tangan, dia kesat hidung dia. Okay. Anak murid ramai, 500 orang anak murid. Anak murid dia tengok kain sapu tangan tu daripada material jenis katan. Kain katan ni zaman tu kain mahal. Sekarang ni pun mahal kain katan. Kain katan ni kain jenis jubah orang-orang Arab yang mahal tu. Material dia cotton jenis katan je. Yang satu meter lebih kurang 180 rial ke 200 rial. Dia punya harga, rate dia. Kain tu jadi sapu tangan Abu Hurairah. Orang kaya, sapu tangan mahal. Anak murid tengok, oh hebat tu guru, sapu tangan mahal. Dia biasa, orang kalau ada anak murid ni dia akan tengok tok guru daripada biasa-biasa berubah jadi orang yang ada harta sikit lah. Macam kita lah, ustaz biasa naik kereta kecil, cukup setahun mengajar masjid, pakai Mercedes, orang duk bercakap, kaya dah ustaz. Dulu mari tak ada orang mana kuliah dia, sekarang ni dah ramai. Dulu duk pakai kancil, sekarang ni Velfire dah, executive lounge pakai. Okay. Orang akan bercakap. Okay. Bila mana dia dengar anak murid dia duk bercakap kain sapu tangan tu mahal, dia pun sebut pada anak murid dia, ketahuilah bahawasanya aku sebelum duduk ataupun dapat macam ni, aku pernah jadi orang yang tak ada apa-apa pun nak makan. Lalu dia cerita, dia kata satu hari aku pergi rumah Nabi, zaman Nabi hidup, aku pergi rumah Nabi dekat masjid Nabi tu. Aku pergi rumah Nabi, aku ketuk rumah Nabi dengan harapan nak dapat makanan. Zaman tu kemarau ataupun zaman kurang makanan. Nabi tak keluar. Nabi ada dalam rumah, sebab dalam rumah Nabi pun tak ada makanan. Aku tak keluar sebab Nabi tak sanggup nak tengok orang minta satu benda Nabi tak dapat penuhkan. Sehinggalah dengan terlalu lapar, min syiddatil ju', terlalu lapar, akhirnya aku tumbang, maknanya aku jatuh rebah dalam kawasan masjid Nabi, di antara raudah hari ini tu dengan mimbar Nabi dalam masjid tu. Abu Hurairah dia rebah kawasan tu. Bila mana aku rebah, dia kata aku jadi tasarra'tu fi nafsi, aku jadi macam orang histeria. Maknanya sakan duk gelepar lah, Terengganu panggil gelepar. Dia macam orang kerasukan hantu sebab lapar sangat. Okay, maknanya duk pegang-pegang perut. Orang-orang yang duduk beribadah dalam masjid, sahabat-sahabat Nabi yang duduk beribadah pada waktu tu, dia orang bangun dan dia orang pergi dekat dengan aku, dia orang letakkan kaki di leher aku sebab duk ingat aku histeria masuk atu tu. Tapi kata Abu Hurairah, tidak ada yang menyebabkan aku jadi macam tu, melainkan aku terlalu lapar. Dan kalau kita tengok pada zaman Umar Al-Khattab, Abu Hurairah ni dia dilantik jadi gubernur di Bahrain. Dan dia kaya, dia ada harta, dia ada ternakan. Dia tak lama jadi gubernur di Bahrain, setahun 2 tahun Umar Al-Khattab panggil dia balik. Panggil dia balik semula ke Madinah. Dia duduk di Madinah, dia mengajar di Madinah. Dan
pada waktu tu dia jaga mak dia. Dia pelihara mak dia. Mak dia yang dah terlalu tua. Okay. Pada satu hari dia balik ke rumah dia. Rumah tu mak dia ada. Maka mak dia sebut satu perkara. Mak dia sebut satu perkara. Mak dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku ni ada anak yang boleh jaga aku dan dia sayang kat aku. Direzekikan dia jaga aku dan dia sayang kat aku. Dan aku suka buat baik ataupun kebaikan yang dah dia buat pada aku. Abu Hurairah dengar perkataan tu. Abu Hurairah kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ibu aku ni dia doa kebaikan pada aku dan dia puji aku. Kata Abu Hurairah, aku akan buat lebih banyak lagi kebaikan untuk aku dengar doa-doa daripada mulut dia. Jadi amalan tu datang daripada perbuatan sahabat. Nak beritahu pada kita, kalau kita nak pujian, carilah pujian mak ayah. Dan kalau kita nak pujian, cari pujian orang-orang saleh. Sebab orang saleh kalau dia puji, pujinya sekali dengan doa. Pujinya sekali dengan doa. Okay. Jadi hadis pertama dan kedua daripada bab pertama beritahu kepada kita tentang kedudukan kedua mak dan ayah. Celaka dan juga senangnya hidup seseorang tu bergantung kepada macam mana cara dia mengurus kedua ibu bapa dia. Dan kita kena tahu, kita dah sebut sebelum ni, buat baik kepada mak dan ayah ni, dia bukan berhenti sampai mak dan ayah meninggal dunia, dia berhenti sehingga anak tu meninggal dunia. Anak tu meninggal dunia. Walaupun mak dan ayah dah meninggal dunia, masih lagi ada tanggungjawab untuk anak tu buat baik kepada mak dan ayah dia. Iaitu dia mendoakan mak dan ayah dia, dia buat amal kebaikan, dia bersilaturahim dengan kawan-kawan mak dan ayah dia. Sehingga dia mati, baru habis tanggungjawab buat baik kepada mak dan ayah. Dan kita kena ingat, tanggungjawab buat baik itu bukan kerana tuntutan kita nak suruh mak dan ayah kita puji. Kita tahu bahawasanya itu tuntutan daripada agama. Agama yang suruh, Allah Ta'ala yang suruh. Seterusnya hadis yang ketiga, bab yang kedua. Bab yang kedua, berbakti kepada ibu. Hadis yang ketiga, Abu Asim mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, an Bahz bin Hakim, an Bahz bin Hakim, an abihi an jaddihi, qultu ya Rasulullah, man abarru? Qala ummak. Qultu man abarru? Qala ummak. Qultu man abarru? Qala ummak. Qultu man abarru? Qala abaka thumma al-aqrab fal-aqrab. Daripada Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari datuknya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Beliau bersabda, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu ataupun siapa lepas daripada tu? Jawab Nabi, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu selepas daripada itu? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu selepas daripada itu? Beliau menjawab, ayahmu. Lalu orang yang terdekat, lalu orang yang terdekat. Okay. Dalam hadis ni kita dah biasa dengar maqam, kedudukan mak dan ayah. Kita punya prioriti paling atas lepas daripada Allah dan Rasul. Allah, Rasul, mak dan ayah. Okay. Antara mak dan ayah, mana prioriti yang lebih tinggi? Dalam hadis ni sebut mak. Okay. Dan dalam hadis ni Nabi jawab 3 kali dengan jawapan yang sama. Siapa yang aku nak buat baik? Nabi kata ummak, ibu kamu. Sampai kali keempat baru Nabi jawab abuk, iaitu ayah kamu. Kemudian Nabi kata summal aqrab fal aqrab, iaitu berbuat baik kepada kerabat yang lebih dekat, hubungan kekeluargaannya. Kemudian kepada yang lain. Kemudian kepada yang lain. Okay. Maknanya dalam hadis Nabi beritahu kat mana orang yang kita nak kena buat baik. Pertama, mak yang dekat hubungan keluargaan dengan kita, mak. Lepas daripada tu ayah. Lepas daripada tu adik-beradik dan juga mak saudara, pak saudara ataupun datuk dan nenek. Ini orang-orang dekat yang kita kena prioritikan bila mana nak buat baik. Kandungan hadis ni dia sebut, pertama, kewajipan berbakti kepada orang tua dan haramnya derhaka pada mereka, umum, lebih kurang dengan hadis-hadis sebelum ni. Yang kedua, redha ibu itu lebih didahulukan daripada redha ayah. Ibu lebih patut diperlakukan dengan baik kerana ia telah menjalani berbagai kesulitan ketika hamil, melahirkan
dan menyusui. Jadi ini umum, kita dah biasa dengar lah. Yang ketiga, perintah untuk berbakti kepada sanak saudara sesuai dengan urutan kekerabatan mereka. Saya nak bahas tentang Nabi sebut dalam hadis ni, thummal aqrab fal aqrab. Kita dah tahu nak buat baik antara mak dengan ayah, mak paling tinggi. Lepas daripada tu ayah. Lepas daripada tu Nabi sebut al-aqrab. Al-aqrab sini yang paling akrab dengan kita ni selepas pada mak dan ayah, adik-beradik. Sebab hak ni yang duduk dalam rumah sekali. Kewajipan buat baik kepada adik-beradik yang disebut dalam agama kita menyambung tali silaturrahim. Silah ar-rahim. Maksud dia apa? Silah tu maksud dia hubungkan ataupun hubungan. Ar-rahim maksud dia rahim ibu sebenarnya. Cuma kita luaskan perkataan silaturrahim tu, orang yang bukan adik-beradik kita pun kita guna perkataan tu. Sebenarnya bila mana sebut silaturrahim ni maksudnya buat baik kepada adik-beradik yang satu rahim dengan kita. Itu maksudnya. Okay. Jadi dalam hadis Nabi sebut kepada kita bahawasanya kewajipan berbuat baik kepada adik-beradik. Tak kira lah adik-beradik tu ada masalah ke tak ada masalah, cuma nak beritahu pada kita sekiranya adik-beradik tu masih lagi hidup, kita kena buat baik. Lebih-lebih lagi kalau orang tu ada adik-beradik perempuan, dia lelaki, dia ada adik-beradik perempuan. Okay. Ini benda yang dia kena jelas. Kita semua kena jelas. Okay. Saya teringat, saya pernah tengok satu video daripada seorang ulama daripada Kuwait, nama dia Dr. Uthman Al-Khamis, masih hidup lagi. Orang tanya dia satu soalan, boleh ke bayar zakat kepada adik-beradik yang termasuk dalam asnaf? Kan kita kadang-kadang ada adik-beradik yang susah, kakak ke, abang ke, adik kita ke. Okay. Maka Dr. Uthman Khamis dia jawab, pandangan sebahagian para ulama mengatakan bila mana kita nak bayar zakat, kita bayar zakat kepada keluarga terdekat yang masuk dalam asnaf. Maknanya boleh lah bayar zakat kepada adik-beradik kita yang duduk dalam asnaf zakat. Okay. Lepas pada tu Syekh sebut, dia tengok kertas soalan tu, dia kata macam mana satu orang yang berstatus adik-beradik dengan kita boleh biarkan sampai dia jadi asnaf zakat. Soalan tu memang kenyataan tu perik dengar. Okay. Tuan-tuan boleh bayang, dia kata kamu ada adik-beradik, macam mana kamu boleh biarkan sampai dia jadi asnaf zakat sedangkan kamu masih hidup? Okay. Sepatutnya kita ni, adik-beradik kita duk ada ni, dengan adanya kita, sepatutnya adik-beradik tu kalau dia susah pun dia tak masuk dalam asnaf zakat sebab kita boleh bantu. Dan dia sebut, dia kata duit zakat ni dari segi bahasa Arab, zakat mai pada perkataan zakiyah, iaitu menyucikan. Duit tu dia tak bersih untuk kita keluarkan sebab nak sucikan harta kita. Dia kata adakah patut adik-beradik yang satu rahim dengan kamu beri duit yang tak bersih dah kepada dia? Sepatutnya kamu beri duit yang paling terbaik kepada dia. Jadi itu dia nak sebut pada kita, dia nak kait dengan hadis ni. Hukum boleh bayar zakat kepada adik-beradik kita yang asnaf, boleh. Tapi semasa dia duk hidup tu dan kita duk hidup, macam mana kita boleh biarkan sehingga dia jadi asnaf zakat? Kita duk buat apa sebenarnya? Sebahagian kita terleka. Sebab tu kita selalu sebut, saya selalu sebut sini, syaitan dia ni nak suruh kita jadi buat amalan tak betul. Dia tak suruh kita sembah berhala pun. Dia suruh kita lari 1-2 darjah je daripada amalan yang betul. Dia tak suruh kita lari jauh. Dia suruh kita sedekah, dia suruh kita kongsi harta, tapi dia suruh kita kongsi harta pada orang yang tak, dia punya keutamaan tu tak tinggi pada kita. Macam kita selalu sebut lah, ada orang dia suka beri harta pada orang ataupun suka bersedekah, tapi dia bersedekah orang jauh, dia cari ujung kampung. Kadang-kadang adik-beradik dia sendiri yang susah. Ada adik-beradik dia yang tak cukup bayar yuran anak, tak cukup bayar tu, bayar ni. Okay. Tapi dia tak peduli kan. Dia tak peduli. Syaitan dia nak suruh kita lari. Dia tak suruh kita lari jauh. Lari sikit pun jadi. Jadi itu tempat. Okay. Tetapi para ulama juga bahas,
sekiranya adik-beradik kita tu dia memang kita renggang dengan dia ni dengan isu-isu yang kita kira isu agama. Contoh, kita agama lain, kita Islam, dia agama lain, adik-beradik juga dengan kita. Okay. Jadi ada bab-bab kita kena buat baik, tapi ada bab-bab kita tak boleh selalu dengan dia sebab fahaman dia ataupun dia agak defensif sikap dia. Tapi kita tak jadi orang, kalau kita ni orang kata apa, ada setengah orang dia ada konflik adik-beradik ada konflik. Okay. Maknanya dia tak bersefahaman. Kalau kita jadi orang yang tak bersefahaman, kita ni diuji dengan adik-beradik yang tak bersefahaman, kita elakkan diri kita ni jangan jadi orang yang mulakan pertelingkahan tu. Biarlah dia yang mulakan dulu, tapi kita bukan orang yang mengapi-apikan pertelingkahan. Kalau dia tak mahu tegur kita, tak apa. Tapi bukan kita yang mula tak tegur dia. Tak apa. Setengah-setengah orang hati dia agak susah. Okay. Dan saya pernah baca pendapat sebahagian para ulama sebut, kalau adik-beradik kita ni asnaf zakat, ataupun adik-beradik kita ni orang yang sederhana lah, kita bagi bantuan pada dia. Dan para ulama kata yang paling afdal, kita beri bantuan kepada adik-beradik yang paling kuat kita sedang berbalah dengan dia. 3 tahun dah tak jumpa. Yang tu tolong. Payah tuan-tuan. Kena ke saya pun payah. Okay. Kita duk teringat kan, dia ni tak padan dengan abang, kurang ajar punya orang. Kita duk sebut. Kita duk teringat benda ni perlukan kepada jiwa yang besar. Cuma Nabi sebutlah hadis ni, al-aqrab thumma al-aqrab. Buat baik kepada orang dekat, kemudian yang dekat. Okay. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua kata, dalam hadis Nabi sebut, sekiranya mak dan ayah kamu sudah meninggal, maknanya tak ada dah meninggal, macam mana kamu nak buat baik? Buat baik kepada orang-orang yang dia pernah rapat zaman dia hidup dulu, kawan-kawan ayah, kawan-kawan mak kita. Anak pun bertanggungjawab untuk masih lagi menjalinkan kemesraan kawan mak kita, kawan ayah kita yang dah meninggal. Dan benda ni memang dituntut. Berdasarkan perbuatan Nabi sendiri, Nabi ni bila mana Khadijah wafat, Nabi hijrah ke Madinah, Nabi duk teringat kepada Khadijah. Dan bila mana Nabi teringat ke Khadijah, Nabi akan sedekah kepada kawan-kawan Khadijah. Itu cara Nabi. Cara Nabi buat baik. Kaedah dia seperti itu. Okay. Kemudian hadis yang keempat. Hadis keempat daripada Sa'id bin Abi Maryam mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir mengkhabarkan kepada kami, ia berkata Zaid bin Aslam mengkhabarkan kepadaku dari Atha bin Yasar, an Ibn Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatibtu imra'atan fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahbabtu an tankihahu fa ghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubah qala ummuka hayyah qala la qala tub ila Allah azza wa jal wa taqarrab ilayhi mastata'ta fadhahabtu fasa'altu ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lamu 'amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Daripada Abdullah bin Abbas, dia bawa satu asar, satu kisah sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ni cerita ni Nabi dah wafat dah. Abdullah bin Abbas, satu hari seorang lelaki datang jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Dia pun cerita masalah dia. Lelaki yang tak dikenali, lelaki ni tabi'in lah. Dia cerita pada Abdullah bin Abbas, dia kata, dulu aku pernah meminang seorang perempuan. Maknanya aku pernah pinang seorang perempuan, tetapi perempuan itu menolak pinanganku. Dia pinang, dia khitbah, perempuan tu tolak. Dan setelah daripada aku pinang dan aku ditolak, tiba-tiba datang seorang lelaki lain meminang perempuan tadi, lalu dia menerimanya. Dia pergi pinang seorang perempuan, perempuan tu tolak. Lepas perempuan tu tolak, datang orang lain pinang, perempuan tu terima. Okay. Bila mana perempuan tu terima,
Kata lelaki yang sedang mengadu masalah pada Abdullah bin Abbas ni, faghirtu alaiha, aku cemburu terhadap wanita itu, lalu aku membunuhnya. Bukan main-main punya kes berat ni tuan-tuan. Tak puas hati kawan tu pinang, ingat ke dia bunuh yang pinang tu, dia bunuh perempuan tu terus. Puas hati, dua-dua terlepas belaka. Dua-dua terlepas. Maka dia pun tanya Abdullah bin Abbas, apakah ada lagi taubat untuk aku? Kes dia ni berat tuan-tuan. Okey. Nanti kita akan cerita apa yang kita boleh dapat daripada hadis. Hadis ni banyak pengajaran, cerita ni banyak pengajaran. Okay. Abdullah bin Abbas tanya, kamu ada mak tak lagi? Kamu ada mak tak lagi? Ummuka hayyah, adakah mak kau masih hidup? Okay. Maka jawab lelaki itu tadi, tidak, mak aku telah meninggal dunia. Maka kata Abdullah bin Abbas, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mendekatkanlah dirimu kepadanya semampumu. Maknanya buatlah amal saleh sebanyak mungkin. Aku, yakni Atta, ada seorang perawi hadis ni, anak murid kepada Abdullah bin Abbas, dia kata, aku bertanya kepada guru aku, iaitu Abdullah bin Abbas ni, mengapa engkau bertanya kepada lelaki tadi, adakah ibunya masih hidup? Kan lelaki tadi main mengadu, dia pinang perempuan tolak, datang seorang lelaki tu pinang, dapat, dia tak puas hati, dia bunuh perempuan tu. Macam mana nak taubat sekarang ni? Maka Abdullah bin Abbas pun tanya, ada tak lagi mak? Jadi orang yang dengar perbualan tu, tabi'in yang dengar perbualan tu, dia tanya, lepas pada lelaki tu beredar, dia tanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa tanya lelaki tadi yang nak bertaubat, ada mak tak lagi? Jawab Abdullah bin Abbas, aku tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan seseorang itu kepada Allah, melainkan berbuat baik kepada ibunya. Melainkan berbuat baik kepada ibunya. Okay. Jawapan Abdullah bin Abbas clear. Sebab apa dia tanya? Sebab dia kata tidak ada amalan yang paling kuat nak tebus kesilapan, dosa-dosa, melainkan buat baik kepada mak dan ayah. Sebab tu kata Hasan Al-Basri, seorang anak yang sudah boleh mengangkat tangan berdoa kepada mak dan ayahnya yang telah meninggal ataupun masih hidup, Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah, engkau ampunilah kedua mak dan ayahku dosa-dosanya dan engkau rahmatilah ia. Orang ni, kata Hasan Basri, dah masuk dalam kategori orang soleh dah. Sebab mulut lidah Tuhan bagi ringan, boleh doa pada mak dan ayah, boleh doa. Itu petanda. Okay. Kita tengok pengajaran hadis ni. Antara yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, bolehnya laki-laki datang melamar wanita untuk dinikahi. Boleh. Ini umum, semua tahu. Kita pun pakai kaedah tu. Bila mana seseorang tu dia nak kahwin, dia kena lamar perempuan tu, maknanya tanya, nak jadi tak pasangan hidup. Ini nikah yang dikekalkan dalam adat ataupun dalam syariat kita. Dia berasal daripada adat orang Arab. Sebab tu kalau kita tengok, Aisyah ni dia pernah riwayat ataupun dia pernah cerita, ada orang mai tanya dia tentang Aisyah isteri Nabi ni lah, ada orang tanya dia tentang adat ataupun cara perkahwinan orang-orang Arab. Okey, Aisyah ni kalau tengok seorang isteri Nabi yang hebat. Dia bukan hebat dari segi ilmu agama, ilmu pengetahuan am dia pun tinggi. Dia kata kepada sahabat Nabi yang mai tanya soalan tu, dia kata, dulu zaman Arab jahiliah ni, perkahwinan ni ada 4 jenis. Jenis pertama dia panggil nikah istibda'. Nikah istibda' ni macam mana? Seorang perempuan, dia dah kahwin. Dia telah disetubuhi oleh suaminya sehingga dia hamil, disahkan mengandung. Bila mana dia mengandung, suami itu akan suruh isteri ni pergi tidur dengan mana-mana lelaki lain. Maknanya bersetubuh dengan isteri dia yang dah mengandung tu. Bersetubuh dengan dia, dekat-dekat dengan nak beranak, mari balik dekat suami pertama tadi. Dia panggil nikah istibda' macam ni.
Di sisi masyarakat Arab jahiliah, mana-mana perempuan yang dia mengandung, lepas tu dia tidur dengan lelaki lain bukan suami dia, anak yang keluar dengan hasil ni biasanya cerdik. Pandangan dia lah. Tuan-tuan jangan amal pula. Ni jahiliah punya cerita. Okay. Biasa cerdik. Dan kebanyakan yang keluar daripada cara ni, dia orang zaman jahiliah dulu jadi pemimpin Darun Nadwah. Jadi orang-orang kenamaan lah. Orang kenamaan. Nikah ni diharamkan oleh Islam, kata Aisyah. Ini masyarakat jahiliah. Cara nikah yang kedua, seorang perempuan tak kahwin dengan mana-mana lelaki, tak kahwin dengan mana-mana lelaki, dia akan tidur dengan 10 orang lelaki. 10 orang lelaki dia tidur semua sekali sampai dia mengandung. Sampai dia mengandung. Bila mana mengandung, lahir anak, maka dia akan pergi kepada tukang beri nasab di kalangan masyarakat Arab jahiliah ni. Tukang beri nasab tu akan tengok muka bayi ni dekat dengan mana antara 10 orang tu. Tukang nasab tu kata okey ni laki ni, maka ni lah suami kamu sampai mati. Cara kahwin jahiliah dulu, tidur dengan 10 orang. Okay. Tu pun brutal dah tu, dahsyat dah tu kita dengar. Okay. Dia ada cara yang lebih dahsyat lagi. Cara yang ketiga ni, perempuan tu bila mana dia nak ada suami, dia akan letak satu bendera putih depan rumah dia. Bendera putih itu ialah isyarat, datanglah tidur bersama dengan aku. Boleh jadi 10, boleh jadi 100, bahkan boleh jadi 1000 dalam masyarakat tu. Lelaki yang mari tidur. Sehinggalah dia mengandung. Bila mana dia mengandung, dia akan pilih sendiri mana lelaki yang dia nak jadi suami berdasarkan hak yang dah mari tidur dengan dia. Tuan-tuan jangan nampak benda ni macam, sebab masyarakat jahiliah ni dia orang duduk kabilah. Jadi dia orang tidak akan ada istilah bila mana dia dipilih untuk jadi suami, dia akan ada rasa macam tak mahu aku nak isteri lain. Tak. Dia orang ni memang cara hidup jahiliah macam tu. Dan nikah yang keempat, nikah yang dikekalkan dalam syariat kita ni. Seorang lelaki kena pergi berjumpa dengan perempuan, dengan khitbah, kena minta persetujuan daripada walinya apa semua. Okay. Jadi dalam hadis ni kata seorang lelaki dia boleh menikahi ataupun dia boleh melamar perempuan yang dia nak. Okay. Kedua, dalam hadis ni disebut bolehnya seorang perempuan itu menolak pinangan jika dia tidak bersetuju. Boleh. Tak salah Tidak salah. Dan kalau kita tengok, dia ada satu kaedah fik. Bila mana seorang perempuan kalau dia anak dara, dia dipinang, maka orang tanya dia setuju tak. Kaedah fik sebut as-sukut alamatur ridha. Diam itu tanda kepada terimalah pinangan tu. Okay. Itu kaedah fik. Okay. Tapi saya ada dengar ada seorang tokoh fik, dia ada sebut, saya tak ingat nama apa, dia kata kaedah ni dia tidak valid dalam semua adab masyarakat. Okay. Dan dia boleh jadi berubah pada zaman-zaman tertentu. Macam zaman kita ni lah, boleh jadi berubah. Kalau zaman masyarakat Arab jahiliah tu memanglah sebab perempuan pemalu. Zaman kita dulu, orang-orang tua dulu, orang perempuan ni pemalu, jenis tak keluar rumah, duduk dalam rumah je. Kalau dia berkenan, dia diam. Okay. Tapi zaman kita ni zaman moden. Zaman moden, maknanya zaman yang orang perempuan expose lebih, kadang-kadang lebih pada orang lelaki. Orang perempuan dah buat satu benda yang orang lelaki, dulu orang lelaki duk buat, sekarang ni orang perempuan pun duk buat benda tu. Okay. Jadi kalau dia kata dia jawab. Contohnya dia nak tu dia jawab, dia anak dara, dia jawab juga. Salah tak salah pun. Waktu lagi baik lah. Cuma nak beritahunya kaedah tu dia tidak boleh pakai juga dalam semua keadaan. Contoh, ayah dia tanya setuju tak, dia diam. Tapi diam-diam tak suka. Dia ada juga keadaan macam tu, diam tak suka. Bukan diam sengih-sengih, diam sengih-sengih tu suka. Diam muka masang. Orang Terengganu kata masa catung. Maknanya memang tawa sungguh. Tanya nak ke tak, masa diam. Ayah dia pun kata as-sukut alamatur ridha. Diam tanda setuju. Hancur. Kena tanya juga. Walaupun kaedah tu nampaknya digunakan kepada anak dara, tapi untuk zaman tertentu dia perlu diberi penjelasan juga.
Tapi bagi janda kena tunggu jawapan dia. Itu kaedah fiqh dulu. Cuma sekarang ni dia kena tengok keadaan masyarakat zaman. Sebab fiqh ni dia meraihkan keadaan masyarakat juga. Dia tak terima bulat-bulat ataupun tak pakai kaedah lama bawa sampai sekarang ni. Cuma nak pakai tak apa, cuma nak ada setengah orang perempuan dia diam tu tanda tak setuju juga kadang-kadang. Okay. Cuma yang tak bolehnya perempuan tu dah bertunang, kita gi pinang pula. Hak tu haram. Perbuatan kita pinang orang yang telah bertunang ataupun kita cuba buat ikatan, benda tu haram. Yang ketiga disebutkan oleh penulis kitab, terkadang amarah seorang laki-laki timbul kerana ada pihak lain yang turut menyukai orang yang dicintai. Ini benda biasa. Manusia dia akan ada amarah dia dan dia akan ada rasa tak puas hati. Okey, kita beri laluan azan dulu. Kita sambung. Dia sebut sini, penulis kitab ni ataupun pensyarah ni disebut, terkadang amarah seorang laki-laki timbul kerana ada pihak lain yang turut menyukai orang yang dicintai. Benda ni biasa bagi seorang manusia. Dia ada sifat kemanusiaan, marah, tak suka. Apa yang kita nak tak dapat. Cuma janganlah ambil tindakan macam lelaki ni. Ada orang potong, bukanlah potong lain, betul dah. Lain tu betul dah, turn tu dah betul. Dia minta, perempuan tu reject. Datang seorang lelaki lagi minta cara betul. Perempuan tu terima, mungkin ada sebab-sebab yang ada pada seorang perempuan tu menyebabkan dia terima. Kawan ni tak puas hatinya bunuh perempuan. Dahsyatlah, kita kira dahsyat.
Kalau dia bunuh lelaki yang main pinang tu biasa lah, macam drama-drama TV lah. Okey. Ni bunuh perempuan tu. Bunuh perempuan tu. Okey. Seterusnya, yang keempat, seorang pembunuh seharusnya melakukan taubat nasuha dan mendekatkan diri kepada Allah semampunya. Okey. Kita tengok, okey. Dalam hadis ni, bila mana dia mai berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, dia mengaku dia bunuh orang. Abdullah bin Abbas pun tengok dia. Abdullah bin Abbas pun kata, ada tak lagi mak? Mak tak ada. Maka Abdullah bin Abbas pun kata macam ni lah, kalau tak ada mak, taubat pada Allah Ta'ala, taubat nasuha, iaitu taubat. Taubat ni ada berapa rukun? Ada 3 rukun. Yang pertama, menyesal. Bila mana kita buat salah tu, kita menyesal. Yang kedua, kita berusaha untuk tinggalkan benda tu. Yang kedua, kita taubat lah. Kita menyesal, lepas tu kita istighfar, minta ampun. Yang kedua. Yang ketiga tu, kita usaha diri supaya tak jatuh dalam dosa tu. Usaha diri supaya tak jatuh. Orang tu bila mana dia taubat dan dia berusaha untuk tak jatuh, tapi kadang-kadang terjatuh, itu bab lain. Tapi yang dilarang ni ialah kita taubat dusta. Ada seorang tabi'in, ni cerita sikit, ambil masa sikit lah. Seorang tabi'in, Yusuf ibn Ammar, nama tabi'in ni. Dia kata zaman dia hidup, zaman dia ni, dia pernah ziarah seorang lelaki di Damsyik, di Syria. Lelaki ni dia nazak nak meninggal dunia ataupun nak mati dah. Dia pergi dekat rumah lelaki yang nazak tu. Yusuf bin Ammar ni seorang tabi'in. Dia pun tanya, tengok kamu ni berat, nak sebut la ilaha illallah pun berat, apa masalah? Tengah sakit nazak. Maka ceritalah lelaki yang sakit. Dia kata, dulu aku ni orang yang banyak minum arak, banyak judi. Okay. Bila mana aku minum arak, aku berjudi, sampai satu masa tu aku rasa nak bertaubat. Aku pun bertaubat lah pada Allah Ta'ala. Tak lama, tak sampai sebulan, aku minum arak balik, berjudi balik. Cuma lepas pada taubat tu, aku minum arak secara tertutup. Dulu terbuka, sekarang ni tertutup. Minumlah rumah. Okay. Dan aku berjudi pada tempat-tempat mana tak berjudi pada waktu terbuka. Lepas daripada tu, aku rasa macam benda aku buat ni tak betul. Benda aku buat tak betul. Aku nak taubat, tak sempat taubat tu, Allah Ta'ala jadikan aku sakit. Sakit tu, masa sakit tu aku rasa berat. Aku minta pada anak aku, keluarkanlah aku di tengah rumah, maknanya di tengah ruang tamu rumah, dan beri pada aku mushaf Quran untuk aku baca. Kemudian bila mana aku baca, aku rasa nak bertaubat. Tengah sakit tu aku bertaubat dan aku berdoa, ya Allah, aku berjanji aku tak akan buat lagi. Allah Ta'ala sembuhkan sakit dia. Dan tak lama lepas pada tu minum arak balik. Lepas daripada tu, kali yang ketiga ni, dia minum arak, dia judi lagi apa semua, dia pun Allah Ta'ala uji dengan sakit pula kali kedua. Sakit kali kedua tu, dia rasa dia nak bertaubat balik. Dia pun suruh macam yang kali pertama dia sakit tu. Dia kata pada anak dia, keluarkan aku di tengah rumah dan beri pada aku mushaf. Bila mana aku pegang mushaf tu, lidah aku nak baca Quran tu tak boleh nak baca. Lalu dia duk fikir apa benda yang tak kena. Tiba-tiba ada satu suara bisikan dia dengar. Suara mana tak tahu. Okay. Suara tu kata, kamu telah melakukan taubat dusta. Kamu bertaubat, kemudian kamu buat balik. Kamu bertaubat, kemudian kamu buat balik. Kamu mempersendakan Tuhan. Dan hari ini Tuhan telah mengharamkan kamu daripada menyebut kalimah-kalimahnya. Start pada tu dia jadi sakit berat. Sampailah hari dia bertemu dengan Yusuf ibn Ammar tu. Maka dia pun cerita kepada tabi'in, dia kata, sesungguhnya aku terhalang daripada nak sebut la ilaha illallah, aku tak boleh sebut. Berat lah, ni taubat dusta. Maka Yusuf ibn Ammar dia kata, tidak ada apa lagi yang menghalang melainkan sikap kamu tidak serius dalam taubat.
Aku tak boleh nak tolong apa. Okay. Akhirnya Yusuf bin Ammar pun bangun. Yusuf bin Ammar kata, belum sempat aku sampai ke pintu rumah dia, aku terdengar tangisan anak dan isteri dia. Dia telah meninggal dunia dalam keadaan tak boleh sebut kalimah yang baik. Cuma nak beritahu kepada kita jangan main-main jugalah. Taubat, kemudian buat dosa balik. Okay. Sifat manusia memang begitu. Sebab Tuhan ni bersifat dengan At-Tawwab. At-Tawwab ni maksud dia apa? Dia terima banyak kali taubat daripada orang yang sama. Okay. Cuma nak beritahu kita ni kena ada satu sikap. Bila mana kita taubat, kita usaha jangan jatuh. Tapi kadang-kadang terjatuh juga. Itu tak apa. Tapi jangan nampak remeh. Taubat tu jangan nampak remeh. Okay. Balik pada hadis tadi, kata perawi hadis ni, bila mana Abdullah bin Abbas ni dia dengar lelaki ni dah bunuh perempuan. Tuan-tuan agak-agak, kalau dia mai tanya mana-mana ustaz zaman kita ni, apa jawapan ustaz tu? Setengah-setengah ustaz. Ustaz tu akan jawab, mungkin setengah ustaz akan jawab berat. Mu ni berat. Bunuh orang. Ginilah kita buat pergi ke balai polis lah. Kita filekan kes lah. Tuan-tuan boleh bayang, bunuh orang, dah mengaku bunuh orang. Tapi sahabat Nabi, dia sahabat Nabi dan dia tahu hukum hudud ada. Tapi Abdullah bin Abbas ni dia bukan pemerintah, dia bukan ulul amri. Dia bukan orang yang ada hak untuk jatuhkan hukuman. Sebab tu orang mai tanya pada dia jawab macam tu. Dia kata ada mak tak? Kalau tak ada mak, maka taubat pada Allah. Dia tak kata pada lelaki tu, ginilah, kita pergi ke mahkamah. Kita mengaku, lepas pada kamu kena hukum kisah, Tuhan akan ampun dosa kamu. Tapi kena jalani juga. Kawan tu jadi serabut lagi. Okay. Cuma nak beritahu nilai rahmat tu tinggi. Sebab itu bukan, orang kata apa, bukan bidang kuasa dia. Walaupun dia sahabat Nabi. Kalau yang mai mengaku tu, dia mai mengaku depan orang yang ada kuasa, mungkin boleh kena tindakan. Macam pernah berlaku zaman Nabi hidup. Ma'iz bin Malik, kalau kita baca riwayat. Ma'iz bin Malik ni dia mengaku depan Nabi dia berzina. Dia pergi dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, zanaitu. Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Nabi buat tak layak. Dia mari dalam masjid Nabi, dia mengaku dia berzina. Nabi buat tak layak. Nabi paling muka Nabi ke arah lain. Dia pergi dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, zanaitu. Aku memang betul-betul berzina. Nabi kata, la'allaka sakran. Dia ni boleh jadi mabuk tiba-tiba mengaku zina. Nabi nak bagi excuse, nak suruh dia lari, jangan mengaku. Dia mari lagi dekat Nabi. Nabi paling ke arah lain, Nabi toleh ke arah lain. Dia kata, zanaitu ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Nabi ni, kita boleh tengok sikap Nabi. Nabi pun kata, la'allaka ghamast. Boleh jadi kamu ni raba je kot tak berzina. Dia kata, tahu aku berzina ya Rasulullah. Nabi kata, la'allaka qabbilt. Boleh jadi kamu ni cium, kamu tak berzina. Dia kata, tahu aku memang berzina. Dia dah sebut banyak kali macam tu. Nabi kata, kalau kamu dah mengaku, aku terpaksa ambil tindakan. Cuma nak beritahu pada kita, Nabi ni dia ada sikap. Dia tidak ajar pada umat dia kalau buat salah, tak tertangkap salah tu, kita pergi mengaku depan orang. Kita buat jahat besar, Allah Ta'ala jadikan kejahatan kita tu tidak ditangkap. Kejahatan kita tu mungkin kalau ikut hukum-hukum Islam, kita boleh kena hak dia. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita selamat, tak kena. Maka kita kena tahu, situ Allah Ta'ala beri rahmat pada kita untuk kita ni cari peluang nak dekatkan diri pada dia. Tapi agama kita tak pernah ajar untuk kita ni pergi mengaku dengan tujuan nak dapat hukuman. Okay. Lelaki ni dia pergi mengaku depan Abdullah bin Abbas. Dia tengok hadis ni, kalau kita tengok hadis ni, dia tanya Abdullah bin Abbas, fahalli min taubah, aku ni ada peluang taubat tak? Soalan dia lain sikit pada Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ni dia pergi depan Nabi, memang dia nak kena hukum marjam tu, memang dia nak pun. Lelaki ni dia tak ambil hukuman. Dia tanya, ada tak cara lain nak ejah biar tak kena hukuman? Kata Abdullah bin Abbas, kamu pergi buat baik pada mak ayah ataupun kamu taubat nasuha. Cuma poin nak beritahu, sahabat Nabi ni dia dengar dah orang tu buat dosa besar. Bunuh orang ni tuan-tuan dosa besar. Bunuh pula orang yang kata apa? Yang lemah, perempuan yang lemah. Okey. Jadi
benda tu sepatutnya kita kena beritahulah itu jenayah sepatutnya. Tapi sahabat Nabi ni dia ada usaha, dia tutup. Bunuh orang ni bukan benda kecil, tuan. Bunuh orang bukan benda kecil. Okay. Saya sendiri, saya ada pengalaman lah. Pengalaman sebelum pindah ke Perlis ni, kita pernah dijemput ke satu penjara di Terengganu. Penjara. Okay. Sebenarnya kawan saya kerja situ. Dia jadi pegawai penjara. Okay. Lepas habis ceramah tu dia beritahu, dia tu boleh tak mari dekat satu sel ni, sel akhir. Penjara tu penjara umum. Dia ada bahagian lelaki, bahagian perempuan. Dia, kawan saya ni kena jaga seorang banduan akhir yang nak kena hukuman gantung ataupun mati mandatori, perempuan. Umur 47 lebih kurang. Okay. Saya tanya, apa sebab yang siapa boleh kena hukuman gantung? Dia bunuh suami dia menggunakan objek tumpul. Hebat tak? Perempuan bunuh orang. Bunuh suami. Okay. Jadi dia nak kena hukuman lebih kurang 2 minggu lagi. Nak kena hukuman. Okay. Sebab mahkamah dah jatuhkan hukuman, cuma mahkamah tangguhkan sikit. Asalnya dia kena hukum minggu seterusnya. Maknanya seminggu lepas tu kena hukum. Tapi sebab tali gantung tak sempat sampai cepat. Saya pun baru tahu prosedur dia macam tu punya. Bila mana seseorang tu tidak kena hukuman gantung, dia bukan pakai tali tula je. Tali gantung tu di order jauh. Order kat mana? Pakistan ataupun India, tali gantung terbaik di dunia. Dan dia akan costume make tali gantung tu. Dia akan, orang kata apa, timbang berat orang ni berapa, tali gantung tu berapa saiz dia, diameter dia apa semua. Dan kos tali gantung tu 3,000 ke 5,000. Maknanya nak mati pun kena bayar mahal kot tu. Kerajaan kena keluarkan duit banyak juga, dekat dengan 5,000 nak gantung. Okay. Jadi kena tunggu order tali gantung tu. Okay. Saya pun pergilah dekat sel tu. Saya tak pernah masuk dalam penjara tu, pertama kali saya masuk penjara. Bukan saya masuk penjara, saya masuk dalam penjara ceramah orang. Okay. Bukan kita masuk dia ada salah apa. Kita tengok sel. Saya tengok perempuan tu dia macam meracau lah sikit, meracau. Kita pun diberi bersemuka, kita pun cakap dengan dia. Bagi dia zikir, bagi dia tenang sikit. Kawan saya kata tak boleh nak buat apa dah sebab dia macam tak tenang. Lepas dia tahu dia kena hukuman gantung tu, dia tak tenang. Maknanya dia ada 2 minggu lagi. Dia duduk dalam sel pun dia macam cari kat mana lubang cahaya masuk, macam nak lari. Cuma duduk nasihat-nasihat tu dia macam tenteram sikit. Bolehlah sebut perkataan Allah, yang lain tak lekat. Astagfirullah tak lekat. Berkali duduk sebut tak lekat. Yang boleh sebut Allah saja. Okey lah. Okay. Lepas pada tu saya pun balik. Lepas pada 2 minggu tu kawan saya tu call. Dia kata, ingat tak banduan yang nak kena hukuman gantung. Okay. Dia pun cerita panjang. Dia kata banduan tu, dia cerita dia ada anak lelaki. Jadi itulah kata apa, keluarga terdekat dia. Jadi pihak penjara panggil dia sebelum dia kena hukuman gantung hari Jumaat. Sebab hukuman gantung akan berlaku pada hari Jumaat, tak akan buat pada hari lain. Okay. Jadi panggil pada hari Rabu ataupun hari Khamis, datanglah anak dia datang. Okay. Jadi kawan saya ni cerita, sebab kawan saya tu pegawai penjara, dia duduk sekali. Okay. Anak dia datang, dia bersemuka di belakang cermin lah, macam kita biasa tengok tu, belakang cermin. Anak dia diam, tak cakap apa pun. Okay. Tak cakap apa. Akhirnya perempuan yang nak kena hukuman gantung, dia pun cakap, dia kata, sebutlah sesuatu. Mak dia tu kata, sebutlah sesuatu. Okay. Anak dia kata, nak sebut apa? Panggillah mak ke apa, tak tahu nak sebut apa, sebab tahu dah nak mati. Okay. Anak dia sebut kata-kata dia, tuan-tuan, saya dengar pun jadi macam terkejut tak? Anak dia kata, anak dia tu bagus lah. Kawan saya kata anak dia tu lepasan pengajian Islam ikut universiti dalam negara, maknanya ada degree pengajian Islam. Anak dia sebut, ginilah nak sebut, dia kata. Dia sebut pada mak dia, saya nak sebut satu perkara, dia kata. Kalau Allah Ta'ala jatuhkan hukuman kamu masuk neraka, dia sebut pada mak dia, saya antara orang yang setuju. Dia sebut macam tu pada mak dia. Kalau Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti ataupun hisab nanti, Allah Ta'ala jatuhkan kamu hukuman neraka, saya sebagai anak, saya yang setuju hukuman tu. Lepas tu anak dia sebut, kalau orang tanya saya siapakah perempuan paling jahat atas dunia, saya akan sebut kamu.
Saya tak tahulah apa benda yang dia buat pada anak dia. Tapi dahsyatlah. Dialog tu dahsyat, tuan-tuan. Bila mana dia dengar perkataan tu jadi meracau pula sekali lagi. Lepas tu pihak penjara kena tenangkan banyak kali. Cuma saya nak beritahunya Allah Ta'ala akan terima taubat. Cuma manusia ni kita tak tahu sejarah silam dia apa. Cuma yang saya dahsyat pernah tengok yang tu. Kita pernah dengar yang tu. Tuan-tuan boleh bayang anak sendiri boleh sebut perkataan tu. Kalau mak masuk neraka, saya yang setuju. Kalau anak dia tu kaki yang kata apa, kaki yang bukan orang belajar agama, saya boleh tahan lah sikit. Okay. Ni orang belajar agama, tak tahulah apa benda yang dia buat pada anak dia, pada suami dia sehingga sampai tahap tu. Cuma nak beritahu pada kita, Allah Ta'ala kalau dia nak ampun, walaupun nampak dahsyat, tapi kalau Allah Ta'ala nak ampun, dia boleh ampun. Dia boleh ampun. Okay. Jadi yang terakhir, berbakti kepada ibu lebih dapat mendekatkan seseorang pelaku maksiat kepada Allah dibanding bentuk ketaatan yang lain. Jadi mana-mana orang yang buat dosa, coverlah dengan buat baik kepada mak ayah. Kita buat dosa apa, cover. Sebab dalam hadis ni dia bunuh orang. Abdullah bin Abbas suruh dia buat baik pada mak, bunuh orang. Jadi kita ni kalau kita rasa kita banyak dosa, cover dengan benda tu. Cover dengan. Kalau mak ayah dah meninggal, kita doakan pada mak ayah kita sedekah atas nama mak dan ayah kita. Supaya Allah Ta'ala jadikan itu sebab dosa kita terampun. Jadi setakat itu saja kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan hari Khamis pada hadis yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.